Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Rabbi yazidni wa min bihayi sabqa alim. Disemati usaha berfungsi dan datang puasanya yang dimelikan Tuan-Tuan Iman, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan Hadiah, Tuan-Tuan sekalian yang hadir. Alhamdulillah kita dapat hadir dalam majlis ilmu Allah yang disertai oleh malaikat. Sebab malaikat turun sehari hingga tempat ini. Utamanya Masjidil Haram, keduanya Masjid Nabawi, ketiganya Masjidil Aqsa, keempatnya tempat kita belajar ni, yang kelimanya kubur. Saya nak kongsi sikit lah. Kalau nak guna pakai, tak guna pakai pun tak apa. Masalah tempat kita sujud. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahawa kita lapis dahi saja tak begitu elok. Maknanya daripada dahi ke hujung kaki lah. Oh, kena buka. Nanti tak salah ke ni? Tak salah. Ya ke? Kan ada orang komplain pula sebab dalam tajuk imarah tu memang benda yang dirakam tu keluar semua kah? Dia kata saya melawan pula. Saya nak masuk sikit lah masalah tambahan ni je lah. Kita disunatkan atau digalakkan tambah tempat sujud tu sekarang kerana masalah penyakit ni, maka kena bawa tempat sujud masing-masing. Di dalam Ihya Ulumuddin, bukan daya je, daripada kaki daripada daya sampai ke kaki. Maknanya macam inilah. Dia tak di kena penuh. Baru tak boleh. Tak tahu, saya tak tahu boleh tak boleh. Boleh tak? Saya tak tahu, boleh tak boleh saya tak tahu. Di dalam yang dia mesti daripada kepala sampai kaki. Tentang kepala je saya tak tahu. Dia sampaikan kalau nak kongsi. Kalau tak kongsi, dah. Okay. Itu cerita yang baik lah. Keduanya, saya ucap tahniah lah pada imam pengganti tadi. Sebab sebutan huruf zal dia tu betul-betul bahasa Arab. Zal. Siratal ladzi, Allah sedapnya. Kalau bagi markah 100, saya kasih 100 lah sebutan tu. Alhamdulillah, ya. Ini punya sebutan zal tu antara gigi ke atas, gigi bawah hujung lidah. Zal. Itu sedap. Mudah-mudahan benda tu dapat diteruskan. Nah, ya. Sebab apa Fatihah ni penting. Yang lain gitu juga. Maknanya saya semak itu. Saya ni bukannya nak condemn, nak membaiki. Itu aja. Kalau ada rasa kata condemn lah. Kalau membaiki lah. Yang itu tadi pun membaiki tu. Kalau nak ikut, tak ikut tak apa, saya tak rasa pun. Jelas je, okey. Tapi tajuk saya hari ini ialah masalah titisan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang dulu saya terangkan daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad 20 titisan. Sekarang ni daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada 52 titisan dia. Kalau berapa juta manusia daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, berapa bilion manusia, tak terhingga. Kita tak tahu, yang tahu hanya Allah. Tapi saya baca ni yang betul-betul jumpa pada Nabi Muhammad terus pada Nabi Adam. Yang Nabi Ibrahim saya dah jelaskan ni. Minggu dulu kan, 2 minggu lepas ni. 24. Saya kena buat kertas kerja. Kalau ada orang komplain ke apa, saya tunjuk. Saya gunakan kertas kerja. Jadi benda ni benar. Tak ada cakap mulut aja. Begitu juga hari ini saya nak jelaskan Nabi Adam terus titisannya kepada Nabi Muhammad ada 52 titisan dia. Kita ni ada titisan dia ada. Haji Wan bin siapa? Bin siapa? Bin siapa? Bin siapa? Bin siapa? Akhirnya bin tak tahu.
Sebab apa kita tak didedahkan tu, titisan kita tu tak disedahkan. Ya? Itulah. Ya. Saya mula daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, kalau ejaan dia Adam alif dal mim ain lam ya ha alif lam sin alif mim alaihissalam, EDM AS Adam alaihissalam. Kemudian dia turun kepada Tasis, TSAIS, Tais. Ejaan Arab dia Tayashin, Taish. Kemudian turun lagi kepada Nabi Anwas. Turun kepada Anwas, alif nun wa alif sim, ANWAS, Anwas. Kenapa saya letak dua ni? Tujuannya kalau kita tulis bahasa kebangsaan Rumi ni, nanti anak cucu boleh tolong baca. Pasal apa? Nak diingatkan nenek-nenek dia, atuk-atuk dia. Kemudian turun kepada Kinan, qaf ya nun nun, KINAN, Kinan. Kemudian turun pada Mahlil, mim ha lam ya lam, MAHLAIL, Mahlil, tu titisan dia. Kemudian turun pada Yarid. Yarid aja tak betul. Yarid. Kenapa kena Yarid? Sebab qalqalah. Yarid aja tak mau. Yarid. Qaf ta ba jim dal. Qul huwallahu ahad. Tak mau. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai baca qul ahad, Allahus samad, lam yalid. Tak ada. Tak mau. Mesti ada qalqalah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab tu saya baca Yarid, YARID, Yarid. Kemudian turun lagi kepada Yaridukil, Yaridukil. Ya alif ra dal wa kaf ya lam. Tak boleh ra, sebut ra. Sebab bahasa Arab ra. Ra tu orang Melayu. Alif wa renga. Orang Arab tak boleh. Ra. Abata sajaha dal zarra. Jangan ajar anak cucu mukadam, tapi alif beta sejim ha kha dengan bibi atuk dia. Tak boleh. Kita sebut gunakan lajah Arab. A ba ta sa ja ha kha dal za ra zai, gitu dia kena ra Dah sebut dah ya, didukil dah ya. Kemudian Idris alaihissalam, alif dar ra ya sim ain lam ya ha alif lam sin alif mim. Nabi Idris, IDRIS, Idris alaihissalam. Idris alaihissalam ni ialah Nabi yang mencipta baju ni. Yang mula-mula orang buat baju Nabi Idris ni, baju ni. Tapi bukan baju Melayu ni. Bukan kurung Johor. Dia buat kot. Dia buat kot Nabi Idris. Nabi Idris yang mempelopori tanam kapas. Dan Nabi Idris yang pandai ekonomik, bijak matematik. Siapa lagi bijak matematik? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bijak matematik. Jadi kalau anak kita bijak matematik, tanda otak dia baik. Saya bukan apa, saya dulu di St. Andrew saya ngajar matematik dan agama Islam. Jadi anak yang pandai matematik itu otak dia baik. Sebab Imam Syafi'i bijak matematik. Nabi Idris bijak matematik dan pakai ekonomi. Nabi Idris. Dan orang yang pertama mencipta kot, bukan baju kurung Johor, tak. Kot. Cerita dia saya keluar sikit boleh cerita? Boleh? Oh, boleh. Dengan cerita memang suka. Pada masa tu ada seorang Nabi. Dia suruh berdakwah oleh Jibril. Dia pun berdakwah. Dan dia berdakwah, sampai satu masa harimau ni laparlah nak cari makan. Kemudian terjumpa Nabi Idris. Nabi Idris masa tu pakai kot.
Wahai Nabiullah, di mana burung tadi? Di mana burung tadi? Aku ni umat kau ya Rasulullah. Nabiullah, aku lapar. Yang cakap tu siapa? Limau. Tapi yang nyimpan burung tu Nabi Idris, sebab dia dapat wahyu daripada Allah, sekiranya ada orang minta tolong, kau mesti tolong. Setelah makan dia tolong. Dia pakai baju kot. Jadi saya berdirilah, saya berdiri. Nabi Idris tak ada duduk, berdiri. Limau datang. Wahai Nabiullah, aku ni umat kau, aku ni lapar. Di mana burung tadi? Padahal burung tadi Nabi Idris dah masuk dalam kot dia. Dah masuk kot dia. Nabi Idris nak cakap tak ada, kata bohong. Ni dengan suara gambar tak ada. Nak ngelakkan daripada bohong, dipanggil helak. Nabi Idris buat ini. Dan diri berbalik. Buat masa ni burung tu tak ada. Buat masa ni, masa kat sini tadi tak ada. Buat masa ni burung tak ada. Itu namanya helak. Tak berdosa. Jangan cakap bohong sunat. Bohong tetap haram. Bohong tetap haram. Itu tadi helak kerana nak selamatkan orang. Betul Nabi Idris. Yang buat kot. Jasa Nabi Idris, dia ada kot dan menyelamatkan nyawa burung. Jangan buat apa. Fatwa kata bohong sunat. Hai, no. Bohong tetap haram. Lelah tak kot. Jadi kalau suami tanya isteri, kau ada duit tak? Isteri yang angkat tak ada, kau dah ada duit. Buat masa ni duit tu tak ada. Jadi nak berat tu buat masa ni duit tu tak ada. Susunan yang saya nak jumpa pada Nabi Muhammad ni, dia jumpa Nabi Idris, satu daripada ni. Kemudian jumpa pula pada Matusilakah. Mimaliat tawashim lam ka tak marbutah. Matusilakah. Matusilakah. Kalau nak tulis, kalau tak tulis dengar je dah tak apa. Rakam pada handset pun boleh. Kalau tak dengar pada telinga pun boleh. Tak kisah. Tak payah rakam. Kemudian turun pada Lamak Qalqalah. Lamak tak mau. Jadi kap Lamak Qalqalah. Qaf ba jim dal. Qul a'udzu birabbil falaq tak mau. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Saya kalau nak semak orang bacaan surah, saya semak kat situ aje. Kalau itu sebutan ni betul, makna betul lah tu. Sebab qalqalah. Lamak. Dah berapa dah nama-nama tadi? Dah 10. Betul 10. Betul. Kemudian Nuh. Nabi Nuh lah. Nun wa kha alim lam yha alif lam sin alim alif Nuh alaihi salam. NUH AS alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Apa kelebihan Nabi Nuh alaihi salam ni? Dia boleh buat bahtera sendiri, arahan tunjuk daripada para malaikat. Kenapa? Kerana dia begitu sabar berdakwah sehingga 950 tahun. Tapi yang mengikut dia tak sampai 80 orang. Punya sabarnya. Dan umur dia dalam kitab tu 1000 tahun lebih. Agak-agak kita boleh sabar macam itu tak? InsyaAllah boleh. Boleh? InsyaAllah boleh. Tapi insyaAllah tak boleh. Nabi Nuh AS ni kesabarannya apa? Anak dia sendiri pun tak beriman, tak ikut ajaran Nabi Nuh. Akhirnya isteri dia sendiri pun tak beriman, tak ikut ajaran Nabi Nuh. Kesabaran Nabi Nuh. Walaupun gitu Nabi Nuh berdoa pada Allah, Allah Ta'ala jawab, itu bukan gulungan kau lagi Nuh. Jadi dia tak ada benda lagi lah. Itu kesabaran Nabi Nuh AS. Beratus tahun. Kalau kita pun kadang-kadang ngajar anak ke ngajar cucu ke 3 kali sebut dah tak boleh. Kita apa kata selalu? Kita dah ajar abata. Cucu kita alif beta. Apa aja? Abata alif beta. Abata alif. Beginilah kau baca sendiri. Itu kesabaran tu. Tapi Nabi Nuh sangat sabar.
Kemudian Syam. Shin alif mim. Bukan sim. Shin. Syam. Shin alif mim. S-Y-A-M. Syam. Yang keberapa dah? Yang ke-12. Yang ke-13. Arfaqish. Arfaqish. Ale Anzara fa kap shindal. Arfaqish. A-R-F-A-K-H-Y-A-D. Arfaqish. Kemudian turun lagi pada Finan. Finan. Fayan non. Finan. F-I-N-A-N. Finan. Kemudian turun lagi titisan dia tu pada Syiliqah. Syiliqah. Shin ya lam ya qaf ha. Syiliqah. S-Y-A-L-I-K-H. Syiliqah. Abbar. Alif hamzah bara. Abbar. A-B-A-R. Abbar. Turun lagi. Turun dia titisan tu. Arhu. Mana arhu? Alif hamzah ra ha waw. Arhu. A-R-G-H-U. Arhu. Kemudian turun lagi. Syiraj. Syirat. Syirat. Shin ya ra jim. Syiraj. S-Y-A-R-U-G-H. Syiraj. Kemudian turun lagi. Nahur. Nun alif hawa ra. Nahur. N-A-H-U-R. Nahur. Kemudian turun lagi. Tariqah. T-A-R-I-K-H. Tariqah. Ada 20 dah. Ya. Turun. Saya ulang semula. Nuh alaihissalam. Syam. Al-Qadash. Kemudian Finan. Syiliqah. Abbar. Arhu. Syiraj. Nahur. Sariqah. Nama-nama dulu macam itu. Nama yang sedap ni pada zaman Rasulullah lah. Nabi Muhammad tu orang adat pelik. Kenapa nak wahai Talib, kenapa cucu kau bagi nama Muhammad? Atau dia jawab, di langit memuji di sisi Allah. Kemudian di bumi dikenang semua manusia. Itu Nabi Muhammad SAW. Saya nak masuk sikit lah tadi. Sikit aja. Untuk ingatan saya sendirilah. Di padang mahsyar kelak, Nabi minta pada Allah sebab semangatnya terlalu besar. Minta pada Allah semua umat-umat dia masuk surga. Semua umat-umat dia masuk surga. Dia minta pada Allah gitu, semua umat-umat dia masuk surga. Tapi ada juga umat-umat dia tu tak dengar dia ajak, mari masuk surga, tak dengar. Padahal Nabi semangat Nabi dah diterima oleh Allah. Dengan dipermudahkan hisab di padang mahsyar, dan dia minta semua umat-umat dia masuk surga. Tapi ada yang tak dengar. Ajak masuk surga tak ada. Dengar tak ni? Ni dengar. Tapi kalau padang mahsyar besar tak dengar. Mari masuk surga, mari masuk surga. Kenapa tu? Kerana masa azan dia bercakap. Nabi suruh besok, mari umatku masuk surga. Tak ada masuk, tak dengar. Tak dengar. Kerana apa? Daripada kitab tu, kerana dengan azan bercakap hal dunia. Aku bimbang umat-umatku besok tak dengar aku ajak masuk surga. Masa dengan azan, masa dikumandang azan bercakap. Azan ni, kalau kita tengah ngaji pun kita kena berhenti. Kalau kita nak sembahyang sunat, jangan sembahyang dulu, tunggu habis azan baru sembahyang. Kalau dah tengah sembahyang, jangan berhenti pula. Teruskan sembahyang. Kalau dah tengah sembahyang, orang azan, teruskan sembahyang. Tapi kalau nak sembahyang, tunggu habis azan dulu. Kalau bercakap, kena berhenti. Baca Quran pun kena berhenti. Tengah baca sudah ajuan buat lagu yang sedap. Dengan Quran, dengan azan, berhenti. Berhenti. Habis kau tengah makan, begini. Makan aja. Dia tak cakap tu. Makan dia tak cakap pula. Kalau tengah makan je, pertanyaan belum dibuat. Dah berapa? Dah 20 kan? 20 betul. Sampai apa tadi? Tariqah. T-A-R-I-K-H. Tariqah.
Saya ambil ni agak-agak penceramah-penceramah lain tak ambil lah. Jadi adalah sedap sikit kan. Ada persamaan ke dengan orang lain? Yang orang penceramah lain ada tak cerita ni? Tak ada. Maknanya kita unggul lah. Orang lain tak buat, kita buat. Bukan senang tu nak dapat tu. Umur saya dah lebih daripada setengah abad baru dapat kitab ni. Dapat terbaca. Kemudian Nabi Ibrahim. Ibrahim. Alif ba ra alif ha ya mim. Ain lam ya ha alif lam sin alif mim. Ibrahim alaihissalam. IBRAHIM ajalah. Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ni sangat hebat. Isteri dia berapa? 2 ke 3? 3. Kenapa dulu kata 2? Isteri Nabi Ibrahim 3. Pertama Sarah. Anak dia nama dia Ishak. Keduanya Hajar. Anak dia Ismail. Ketiganya Kanzura. Pun tak ingat juga. Dah bubuhkan 3 tak dapat. Kanzura. Anak dia 6. Kanzura tu anak dia 6. Nak tahu? Titisan kita ni titisan Kanzura lah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya sabar. Disuruh sembelih anak dia pun sembelih. Itu peristiwanya mula korban. Korban berlaku sejarah Nabi Ibrahim sembelih anaknya Ismail. Apa kata anak dia? Dalam kalangan perintah, ya, semoga kita dapat keberkatan. Itu anak yang taat pada ibu, taat kepada bapa, ya, taat kepada bapa. Agak-agak anak kita boleh taat gitu tak? Suruh nak tolong ambilkan ayah kasut. Orang tengah makan ni tak usah ambil kasut. Tapi Ismail sabar ni ikut ni. Itulah peristiwa korban. Lagi saya nak masuk dalam bab korban ni. Saya minta maaf. Haji dan hajah semua dah biasa korban kan? Korban ke terkorban? Korban ke terkorban? Orang yang korban masa disembelih mesti tengok haiwan yang disembelih. Contohnya tak ada. Ini contoh yang saya buatkan satu contoh. Ini korban. Yang korban ni kena keliling. Berapa orang korban? Boleh share berapa? 7 orang. Seorang pun boleh. Seorang pun boleh. Tak mesti 7 tak boleh. Seorang pun tak apa. 7 pun tak apalah. Tapi yang elok seorang lah. Semasa disembelih tu, masa sembelih, sebab tu kalau kita sembelih korban, kita kena keliling. Kena keliling. Masa sembelih, ya Allah terima korbanku. Kemudian dalam 7 tadi yang ada akikah, ya Allah terima akikahku. Kalau yang lagi ada apa? Apa yang kita niat lah. Sebab 7 orang tu 7 niat, bukan mesti korban saja, masing-masing. Ya, 7 orang tu niat masing-masing, bukan mesti korban. Tak. Akikah lah dia. Kalau niat dia suka. Tapi niat bila? Ketika disembelih, tarik pisau, darah keluar. Sebab dalam hadis, sebelum darah tu menitik ke bumi, pahalanya dah diterima oleh Allah. Orang tengok aja. Saya dah suruh dia sembelih Ustaz. Habis dah wakilkan dia. Tak, serah je, serah. Kalau tak niat macam tu, tak dapat pahala korban, dia dapat pahala sedekah. Dapat pahala sedekah. Gitu juga akikah. Akikah ni biasa anak yang berumur berapa hari? 7 hari. Yang nak disembelih tu apa? Kambing, lembu, kerbau. Kita lah. Tapi yang saya lihat unta. Masa disembelih. Kita sembelih aja, orang yang tukang sembelih tarik aja bisa. Ya Allah Tuhanku, terimalah akikah cucuku. Sebut nama dia. Ya Allah Tuhanku, terimalah akikah anakku. Kita tengok aja tak niat. Tak jadi apa? Dapat pahala sedekah, tak dapat pahala akikah. Sebab bergantung pada niat. Pertanyaan belum dibuka. Saya nak ceritakan ni. Sebab sangkut paut dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia sembelih anak dia Ismail. Tapi Allah Ta'ala gantikan dengan kibas. Jadi kita kena sembelih kibas. Seleloknya unta, lembu, kerbau. Bilangan orang korban tak kisah. Seekor lembu boleh 7 orang. Tapi seorang pun boleh. Lebih tak boleh. Kemudian korban ni juga, saya keluar sikit. Korban. Orang yang dah meninggal dunia tak boleh dikorbankan. Saya masuk 1 sen untuk korban mak saya tak boleh.
sebab dia nak meninggal dunia. Kecuali dia wasiat. Kalau kau buat, ini aku kasih kau RM300 untuk aku buat korban diriku. Habis belum buat, dia dah meninggal. Tu boleh. Sebab dia ada wasiat. Tu saya ambil peristiwa korban lah. Kemudian turun pada Ismail. Ibrahim turun pada Ismail. Alif si mim ain ya lam alaihi ain lam ya alif lam sin alif mim. IS MAIL AS alaihi salam. Ismail alaihi salam. Ismail alaihi salam ni ialah anak daripada Hajar. Hajar tadi ialah pembantu rumah. Itu kalau ada pembantu rumah jangan sebut perkataan lain, sebut yang menyenangkan hati dia. Ni siapa ni? Pembantu rumah. Siapa ni? Kau tak tahu. Budak suruhan aku lah. Jangan. Ya, gunakan bahasa pembantu rumah. Jadi Hajar ni adalah pembantu rumah. Mak dia Hajar, anak dia Ismail. Kemudian Haidar. Haidar. H-I-D-H-A-R Haidar. H-A-I-D-H-A-R Haidar. Kemudian Jamal, turun pada Jamal, Jim Alif Mim Lam, Jamal Jamal. Kemudian pada Syurhial, Shin Ra Ha Ya Alif Lam, Shuhail Syurhial. Kemudian Binata, Beyenon Alif Binata, B-A-N-I-T-A Binata. Kemudian Salman, Cim Lam Mim Nun, S-A-L-A-M-E-N Salman. Hamishah, Hamasiyah, Hamim Shim Yaha Hamasiyah, H-U-M-A-S-Y-A-A Asmasiyah. Kemudian Ad. Nama-nama orang dulu tengok kelainan dengan nama kita. Nama kita kan sedap, Jafar, Ismail, best-best nama Osman dan sebagainya kan. Nama dulu ni nama dia. Kalau kita tak baca sejarah ni, kita tak tahu. Nama kita, zaman kita, zaman umat Muhammad ni namanya best-best. Lawa-lawa. Fatimah, sedap. Kemudian siapa nama tadi? Ad. A-D, Ad. Kemudian Adi. Ain Alif Dalnya. A-D-I, Adi. Kemudian Adnan. Ain Dal Non. A-D-N-A-N. Kemudian Ma'ad. Ma'ad. Mesti sebut Ma'ad. Jangan sebut Ma'ad aja. Sebab tu qalqalah. Ma'ad. M-A-A-D. Ma'ad. Dah berapa dah? Dah 32. Oi, bagus. Semua dapat. Ingat. Kemudian bilangan yang berapa ni? 33. Nizar. Nun ya zal ra. Tadi imam tadi baca sedap betul. Siratal ladzi. Saya terpandang antara gigi atas gigi bawah hujung lidah. Sedap baca dia. Yang lain sedap, tapi saya tengok saya follow dekat pada zal lah. Sebab kadang-kadang tersebut pada zal. Siratal ladzi dah pergi zal. Sensitif di situ. Lagi apa sih? Yang keberapa tu? Nizar Nizar N-I-Z-A-R. Kemudian Madhar Mim Dal Hara M-U-D-H-A-R Madhar. Kemudian Ilyas Alif Lam Ya Alif Sim Ain Lam Ya Ha Alif Lam Sin Alif Mim. Ilyas I-L-A-Y-A-S Ilyas. Nabi siapa tu? Nabi Ilyas lah. Nabi Ilyas, Nabi yang ada di muka bumi. Nabi Haidir yang ada di muka air, permukaan air. Nabi Idris yang ada di langit. Jadi Nabi ni yang ada hidup lagi ada berapa? 3. Nabi Dir yang ada di permukaan air. Nabi Idris yang ada di langit. Nabi Ilyas yang ada di bumi. Itu yang saya baca lah. Tapi saya tak pernah jumpa pula Nabi Dir ni. Tak pernah jumpa Nabi Ilyas, ya. Tapi kita kena yakin sebab tu benda tu ada tersebut. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun tu siapa dia? Fir'aun tu sebenarnya pemerintah. Ya. Tapi Fir'aun tu kata orang, Fir'aun tu beriman kepada Allah. Sebenarnya dia beriman kepada Allah ke tak? Fir'aun. Tak. Dia tak beriman kepada Allah. Kerana apa? Dia percaya pada Allah setelah nyawa sampai di halqum. Apabila sampai di halqum,
Allah Ta'ala tak terima. Bila tak terima, sebab tu tobat, kita nak tobat ni sekarang lah. Bila nyawa belum sampai di halkum, nama dia gargar ni, tobat tak terima lagi. Kemudian matahari terbit daripada sebelah barat. Apabila macam itu, Fir'aun sekarang dihukum oleh Allah di alam barzah, disiksa sekarang. Orang di alam barzah disiksa sekarang ni. Bukan masuk neraka, belum masuk neraka, dia masih di alam barzah tapi disiksa. Siapa tu? Fir'aun. Dan orang-orang yang tak solat disiksa lah. Sebab apa? Alam barzah ni ialah tempat transit untuk menuju ke neraka, ke surga. Menuju transit alam barzah. Apa tu alam barzah? Apa tu alam barzah? Tak tahu. Apa tu alam barzah? Tak tahu. Apa tu kubur? Tak tahu. Alam barzah tempat kumpulnya roh. Alam barzah. Tapi di alam barzah ni ada yang nikmat, ada yang azab. Siapa yang sekarang ditentu kena azab oleh Allah ialah Fir'aun. Yang lain orang tak sembahyang pun dia azab juga di alam barzah. Tapi orang yang solat dia digambarkan pintu-pintu surga, kenikmatan surga di alam barzah. Apa tu kubur? Kubur lah. Ya, kubur lah yang itu. Kubur ialah tempat letak simpannya mayat. Kalau orang tu dimakan rimau, kubur dia kat mana? Perut rimau. Kalau orang tu telan buaya, kubur dia perut buaya. Roh dia kat mana? Alam barzah. Roh dia dekat mana? Alam barzah. Di alam barzah tu dua. Satu gambaran nikmat, satu lagi gambaran azab. Mudah-mudahan kita dapat gambaran nikmat iaitu ahli surga. Salah satunya inilah ni. Ini tempat ni. Kerana dipanggil kawasan ni adalah kawasan yang malaikat turun bersama. Penuh malaikat ni. Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Kalau tak nampak buta. Nampak. Malaikat tak nampak, kita nampak. Dan arwah guru saya pesan, kalau mati dalam masa belajar ni, masuk surga. Jadi nak masuk surga? Nak. Mati dulu. Nak masuk surga, mati dulu. Okay. Ni tak habis ni kan ni. Dia 8.30, 8.35 dah isyak. Macam ni tu, nak habiskan juga? Nak habiskan juga bagus, semangat, bagusnya. Begini sekali ni. Besok soal balik tak dapat. Dah dengar. Dah lepas dia tanggungjawab. Sebab apa? Wajib tahu nama-nama Nabi yang 25 wajib. Siapa tak tahu masih berdosa. Walaupun kau sembahyang tetap berdosa. Walaupun kau ada haji tetap juga berdosa. Walaupun kau ada zakat tetap berdosa. Sebab hukumnya wajib. Tapi dah dengar belum? Dah kan? Dah. Tak dosa. Dah tak tahu dosa lagi dah. Tapi dah dengar kan? Dah tak dosa dah tahu. Cuma tak ingat aja kan? Kalau duit okey, sampai berapa nombor berapa ji? Ya? Ilyas. Kemudian turun lagi pada Madrakah. Min darakab tak marbutah Madrakah. MUDRAKH Madrakah. Kemudian turun lagi pada Huzaimah. Saya nak laju aja lah pasal 835 dan insya' nanti pertanyaan belum dibuka sudah pula kan? Jadi adil lah sebab Nabi Muhammad gitu juga. Dia nyampaikan ilmu mesti ada peluang untuk bertanya. Kemudian Huzaimah. Khazaya mimha. HUZAMAH. Huzaimah. Kemudian Kinanah. Kap nun alif nun ha. KINANAH. Bukan nanah. Nanah lain. Kinanah. Kemudian Nadhar. Nun dal hara. NADHAR. Nadhar. Kemudian Malik. Ini Malik ni sedap sikit. Malik. Malik lam yakab. MALIK. Kemudian Fihir. Fayahayra. FIHAR. Fihir. Kemudian Ghaib. Ghaib tak mau. Ghaib. Sebab ba tu qalqalah. Ghaib. Ghin ya ba. Ghaib. 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 Lepas tu Lu'ai.
Lu'ai, lafaz zahir, lu'ai, L-U-A-Y, lu'ai. Kemudian Ka'ab, sebut dia Ka'ab. Kalau kita sebut pada depan cucu kita yang Ka'ab, tak mau. Ka'ab, Ka'ab ain ba, Ka'ab, K-A-A, K-A-A-B, Ka'ab. Dah berapa dah? Dah 43 betul. 43 44. Ka'ab dah 44. Yang cepat habis. Kemudian Murrah. Bukan murah, murah jual barang tak. Murrah, mim waraha, murrah, M-U-R-R-A-H, murrah. Kemudian Kilab. Ka'ab lam alif ba, Kilab, K-I-L-A-B, Kilab. Kemudian Kusai. Qab sad ya, Kusai. Kusai ni ada juga kita pakai nama sekarang. Orang Kusai ada tak nama sekarang? Ada kan? Ada Kusai. Bapa Allahyarhamah Dr. siapa? Rubiah, ya. Kusai. Kemudian Abdul Manap. Sini Abdul Manap ada ni. Abdul Manap ain berdal alif lam min nun alif fa. Dengan pe, fa. Pe lain, pe titik 3, fa titik 1. Fa, ya, beza. Abdul Manaf, A-B-D-U-L-M-A-N-A-F, Manaf. Kemudian Hashim, Halif Shin Yamin, Hasim, H-A-Y-S-I-M, Hashim. Kemudian Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni yang mengawasi Kaabah. Peristiwa dia macam ini. Abdul Muttalib, Kaabah nak keserang dengan Raja Abraha daripada Yaman. Abdul Muttalib cakap macam mana? Dia lari tak? Kaabah yang menjaga Allah, Tuhan yang jaga. Kita apa-apa hal, kita serah pada Allah. Dekat situ kau tengok pergi ada rimau. Tak, Allah Ta'ala ada. Rimau tak ada, kacau. Kita yang takut dengan Allah. Abdul Muttalib dia kata Kaabah Allah Ta'ala punya, Tuhan punya. Jadi dia tak heran Abraha nak serang dia, tak heran. Sebab Allah Ta'ala punya. Akhirnya Kaabah selamat. Siapa yang jahanam? Abraha. Kata dia berhenti. Berhenti. Itu kan ada belalang yang malam cek nanti tu berhenti. Ada malam tu. Habiskan lah ya, tinggal sikit. Kemudian Abdullah ain berdal alif lam lam ha, Abdullah, Abdullah. Kemudian ni kena selawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kena jawab, haji kena jawab Allahumma salli wa sallim alaihi. Sebab apa? Apabila dia sebut nama Muhammad, jika dia tidak berselawat, maka celakalah dia, kata Jibril. Kalau celaka Jibril tu maknanya kita masuk neraka. Ya? Jadi apabila orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab Allahumma salli wa sallim alaihi. Pertanyaan ditutup. Dah belalang yang malam tu dah bunyi tet. Ya? Ni apa dia? 52. Awak tulis 50. Awak macam mana bolpen awak tak keluar dawat ke? Saya punya cukup 52. Pening tak jadi dalam kitab, kata dia tak cukup pula. 52. Iya. Kalau dia tulis 50 tu dia angau lah tu. Pertanyaan boleh satu aja. Tadi siapa nak tanya ni? Awak nak tanya apa tadi? Awak tanya dengan siapa? Waalaikumsalam. Saya tanya pasal azan tadi. Kalau orang tengah azan, orang sedang hajan. Orang sedang hajan semua kena berhenti ke? Ya. Tapi jangan kau buat baik pula. Balik kadi kan ada masjid kan, masjid jemaah kan. Allahu Akbar, trafik light tu hijau, kau berhenti, mampu kena sumpah Allah. Cari tempat yang selamat. Berhenti. Jangan tengah trafik light tengok, mampu kau kena maki dia orang. Ya? Walaupun tengok keadaan. Kalau kat lebuh raya macam habis kau. Okey. Ini yang selamat kita berhentilah. Awak contoh awak tengah kacau-kacau teh kan. Allah Akbar letaklah dulu. Dah habis baru tuang. Sepatutnya awak dapat 10 gelas boleh buat 20. Sebab apa?
dia punya syafaatnya daripada azan. Ya, okey. Itu aja kan? Okey, alhamdulillah. Cukup. Dia dah. Perempuan tak ada? Lupa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan azan tadi. Ya. Kalau azan dalam radio atau TV. TV tak. Itu ni dia azan dalam majlis. Itu azan kalau TV kau nak dengar Kuala Lumpur lain masa, Johor lain apa, mampu kau tak buat kereta situ. Antara Melaka, Johor, Negeri Sembilan, asyik azan. Pasal dengar azan ni berhenti. Ini dalam majlis. Ini tadi kan dalam majlis. Itu je. Itu saya ajak lah gitu. Tapi kalau nak cakap, cakap lah kan. Tapi saya dah tahu hadis yang macam itu, saya cakap lah. Ya? Tak. Umatku dia kata, umati masuk surga. Dia tak dengar. Sebab dia tak menghiraukan azan. Setakat ni dulu. Pertanyaan orang perempuan terlupa. Itu yang dilupakan oleh Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita tasbih dia lah sebab dia diampuni Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.